Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita dapat kesempatan pada kita untuk meneruskan kuliah pagi kita, membaca dan membaca tafsir dan mensyarahkan sebahagian daripada kandungan kalamullah berpandukan kitab Tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh Dr. Abdul Yassin Hafizahullah. Allah, hari ini kita tengok pada muka surat 492 di dalam mensyarahkan makna ayat min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakan wahai Muhammad, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan al-falaq. Sama ada al-falaq maknanya al-khalaq, sama falaq maknanya waktu pagi, sama ada al-falaq artinya awal kejadian, atau makna-makna yang lain. Kita maksudnya kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kul a'udzu birabbil falaq. Min, daripada, syarri ma khalaq, daripada kejahatan Allah Subhanahu wa taala, daripada kejahatan yang ada pada makhluk, kejahatan yang ada pada makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta perkara buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat dalam penciptaan makhluk buruk. Jadi mereka mengatakan bahawa kita wajib mengatakan Allah hanya mencipta perkara-perkara baik. Ini pemikiran golongan Mu'tazilah. Sebab itu mereka menafikan adanya qadar yang buruk. Itu kalau qadar yang baik saja. Puncanya kenapa? Sebab mereka faham kalau kata bila Allah cipta perkara buruk, artinya itu sifat kekurangan Allah. Yang mana kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, sebahagian daripada orang mereka tidak beriman kepada Allah atau melihat kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu, atau kekurangan pada sifat Allah apabila melihat ada perkara yang buruk dalam ciptaannya. Mereka akan berkata, kalau Allah tu wujud dan Allah tu berkuasa, kenapa masih ada orang yang ditindas? Kenapa masih ada orang yang menzalimi? Kenapa masih ada penjahat dan sebagainya? Dan kita dah syarahkan bahawa keburukan yang ada pada ciptaan Allah bukanlah daripada perbuatan Allah, tetapi wujud pada makhluk Allah. Allah mencipta, Allah cipta kita, tujuannya adalah untuk diuji. Kita tercipta kerana untuk diuji. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Itu hidup manusia ni dan juga kematiannya, itu Allah cipta ada hidup dan ada mati. Tujuannya agar mereka diuji. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala pelbagai. Antaranya ada daripada kejadian-kejadian yang ada di sekeliling mereka mengandungi kejahatan-kejahatan. Allah uji kita
Dengan apa? Dengan kejahatan ada keliling kita. Kadang-kadang kita diuji dengan anjing yang ada musibah daripada anjing, kadang-kadang musibah daripada syaitan, kadang musibah datang daripada manusia yang hasad. Ini semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. So memang Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita untuk menguji. Dan tiap-tiap makhluk yang ada tadi, tiap-tiap makhluk jahat tadi bukanlah jahat sepenuhnya. Tidak. Tiap-tiap perkara buruk yang berlaku di dunia ini ada kebaikan di sebaliknya. Allah inginkan kebaikan tersebut. Apabila Allah cipta jin dan syaitan, memang cipta syaitan dan iblis, memang syaitan dan iblis jahat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak suka pada kejahatan yang ada pada syaitan iblis. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bila cipta syaitan dan iblis bertujuan supaya manusia ini akan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka baca surah Al-Mu'awwidzah, mereka baca ayat kursi, mereka meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mereka telah digoda oleh syaitan dan iblis, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berkaitan dengan ciptaan makhluk-makhluk yang mempengaruhi manusia melakukan kejahatan. Manakala berkaitan dengan musibah, tiap-tiap musibah yang berlaku di alam ini, yang musibah iaitu makhluk yang buruk, sesuatu yang cipta ada keburukannya, tetap memiliki kebaikan. Bila berlaku banjir, banyak bengkel yang jadi kaya, banyak kedai spare part jadi kaya. Bila berlaku banjir, ada yang terkena musibah, ada yang mendapat manfaat daripada perkara tersebut. Bila segala bencana alam yang berlaku, ada pihak yang terkena musibah dan menderita kerananya, dan ada pihak yang beruntung. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik yang ditimpa dengan musibah, mereka akan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka meninggal sekalipun, mereka mati sekalipun, dalam keadaan mereka saleh, terutama kebanyakan musibah-musibah yang menimpa, yang musibah yang berat, mereka dihukumkan sebagai syahid akhirat. Artinya dan mereka dapat pahala syahid ketika di hari akhirat. Manakala golongan Mu'tazilah mereka dan juga golongan Qadari, mereka tidak boleh menerima perkara ini. Mereka kata Allah cipta perkara baik saja, perkara jahat makhluk mesti dicipta. Akhirnya mereka menafikan kuasa Allah mencipta perkara yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah mencipta walaupun perkara yang buruk. Jadi perkara yang buruk yang Allah cipta ada hikmahnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita baca min syarri ma khalaq. Golongan Mu'tazilah, mereka tidak teragak-agak bila jumpa ayat Quran yang berbeza dengan akidah mereka, mereka ubah bacaan. Antara yang cara mereka ubah diriwayatkan daripada Amr bin Ubaid, iaitu tokoh Mu'tazilah. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Dia tak kata min syarri ma khalaq, dia letakkan tanwin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Atau kalau baca dengan Quran ni kata min syarri ma khalaq. Apa makna dia? Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin, tanwin bukan syarri. Dia letak tanwin, dia bukan letak kasrah. Dia letak tanwin. Bila letak tanwin artinya apa? Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan. Stop situ. Ma khalaq, dia kata Allah tak cipta pun. Ma khalaq, Allah tak cipta pun. Ma tu dengan ma nafiyah. Dan beginilah dia, apabila orang alim, bila orang yang berilmu, dia jahat atau dia tersilap atau dia menyesatkan, dia sesat dan membawa manusia kepada kesesatan dengan menggunakan dalil itu sendiri. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Orang jahil ketika tersilap, dia akan tinggalkan, dia akan bercakap dengan kejahilan, yang mana bila orang dengar saja orang tahu dia jahil. Tapi kalau alim dia tersilap, tak mengaku kesilapan, orang yang berilmu, dia boleh manipulate ayat untuk kepentingan dirinya. Ini yang berlaku kepada Amr bin Ubaid dan kawan-kawannya. Jadi dibaca qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Atau kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mim itu
diberikan sabdu yang pada asalnya ra itu yang diberikan tanwin. Tanwin bertemu dengan mim dibaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kalau siapa baca ayat ini, jangan letakkan kerana maknanya akan menyerupai apa yang dikehendaki oleh golongan Mu'tazilah. Jadi bacaan tadi betul tidak? Tidak betul. Kenapa tak betul? Nabi tak pernah baca begitu. Tak ada kiraatnya begitu. Jadi orang tak boleh ubah. Kiraat tak boleh diubah, tak boleh dibuat-buat. Kerana kalau orang buat-buat bacaan riwayat sendiri atau baca dengan cara sendiri atau menerima semua jenis bacaan walaupun tidak ada riwayat daripada Rasulullah SAW, dia akan membuka pintu kepada banyak kesesatan. Sebab itu bacaan Al-Quran kita perlu kekalkan sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Dan kalau ada riwayat yang lain, riwayat tersebut juga sebenarnya memang bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okey. Allah sebut min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan apa yang kamu ciptakan, atau kejahatan-kejahatan yang apa artinya kejahatan yang makhlukmu, sesuatu yang diciptakan olehmu. Okey. Kata Ibn Qayyim perbincangannya, adakah semua makhluk ada kejahatan? Isteri kita ada kejahatan atau tidak? Uncle Abdullah Chin. Ya Ustaz. Tak apa. Jangan takut, kakak ada. Okey, isteri ada kejahatan ke tidak? Isteri kita? Ada baik, ada buruknya, betul? Saya sendiri pun ada. Semua manusia ada. Terima kasih. Semua manusia ada. Jadi perbincangannya, adakah semua makhluk ada kejahatan? Ataupun ada makhluk yang ataupun maksudnya kita minta perlindungan daripada jenis-jenis kejahatan tertentu. Jadi kalau kita maknakan min syarri ma khalaq, syar kejahatan yang ada pada makhluk, mana seluruh makhluk, kita kata umum laqi, mana umum artinya semua makhluk tak sempurna. Ada yang baik, ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Ini disebutkan sebagai ulama. Sebagai ulama kata arti min syarri ma khalaq bukanlah berfokus kepada suatu kejahatan, namun ia bermakna tiap-tiap makhluk. Mana selain Allah Subhanahu Wa Taala ada kelemahan dan kekurangannya ataupun ada kejahatannya. Ada sesuatu yang kita minta Allah lindung daripadanya. Termasuklah isteri kita, anak kita, ibu bapa dan sebagainya, binatang peliharaan kita, kenderaan kita dan sebagainya. Ini pandangan pertama. Pandangan yang mengatakan bahawa semua makhluk ada kekurangannya dan semua makhluk ada kejahatan padanya, mana ada bahagian tertentu yang ada kejahatan padanya. Ini dinamakan sebagai umum itlaqi. Umum secara mutlak. Mana semua makhluk ada sifat buruk. Namun Ibn Qayyim rahimahullah berkata, kita tengok pada muka surat 492. Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, keumuman kejahatan yang dimaksudkan di dalam ayat min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan seluruh makhluk, bukan secara mutlak umum itlaqi, iaitu bukan bererti semua makhluk ada jahatnya, tetapi umum taqyidi wasfi. Beliau kata memang umum daripada seluruh makhluk yang jahat. Maknanya apa? Bukan bermakna seluruh makhluk ada jahat, tetapi beliau berkata daripada seluruh kejahatan sekiranya wujud pada makhluk, pada mana-mana makhluk. Jadi tak semua makhluk ada kejahatan. Ada makhluk-makhluk yang tidak, kewujudan mereka baik semata-mata. Okey, maksudnya daripada kejahatan makhluk-makhluk yang jahat, mana daripada kejahatan makhluk yang jahat, seperti kejahatan haiwan, manusia, jin, angin kencang, petir, iaitu segala jenis bencana. Jadi maksud ayat bukanlah memohon perlindungan Allah daripada kejahatan semua makhluk Allah, kerana tidak terdapat kejahatan di dalam syurga.
Contoh, jadi kata syurga makhluk Allah, tapi tidak mengandungi kejahatan. Tidak mengandungi kejahatan. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, erti min syarri ma khalaq bukan bererti semua makhluk ada kejahatannya, tapi bererti daripada kejahatan-kejahatan yang terdapat pada makhluk. Di situ dikecualikan ada beberapa makhluk yang Allah cipta ada kebaikan semata-mata. Antaranya syurga. Di syurga tidak ada perkara jahat. Langsung tidak ada kejahatan pada syurga. Termasuk manusia ketika di syurga mereka tidak membuang air. Benda-benda buruk, benda busuk pun tak ada dalam syurga. Tak ada langsung. Sikit pun. Walaupun bau busuk pun tidak ada dalam syurga. Allah ciptakan syurga bersih daripada segala kejahatan. Jadi manusia kalau minum arak syurga, kenikmatan yang ada pada arak itu dirasai oleh ahli syurga, namun kesan buruknya hilang, akal tidak wujud. Maksudnya segala sifat buruk yang ada pada makhluk di dunia ini di syurga hilang. Tak ada. Allah tak cipta kejahatan pada syurga. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makna ayat ni bukan bererti semua makhluk ada jahat. Tak. Ada makhluk yang Allah ciptakan sempurna dan mengandungi kebaikan yang sempurna. Dari syurga. Demikian juga tidak terdapat kejahatan pada para malaikat. Malaikat tak ada kejahatan padanya. Kalau malaikat ada, kita takut malaikat maut, itu bukan kejahatan. Begitu juga para nabi-nabi dan para rasul. Walaupun mereka makhluk tetapi mereka maksum. Maksum artinya terpelihara daripada perkara jahat. Malaikat maksum daripada ikut hawa nafsu. Sebab tu kisah Harut dan Marut yang diceritakan bahawa Harut dan Marut turun ke bumi diberikan nafsu, itu cerita palsu. Cerita yang palsu. Malaikat maksum daripada melakukan kesilapan, daripada melakukan kejahatan. Nabi-nabi, rasul-rasul maksum daripada melakukan perkara-perkara syirik, melakukan perkara kufur, maksum dalam menyampaikan risalah. Kesilapan tetap berlaku pada Nabi dan Rasul pada kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan kemanusiaan yang biasa. Cuma, adakah kesalahan Nabi itu sampai pada kita atau tidak? Tidak. Kesilapan Nabi tidak sampai. Nabi tak buat salah menyebabkan kesalahan tersebut memberi kesan kepada kita. Kehadiran Nabi dalam umat ini rahmatan lil alamin. Tidak ada kejahatan pun. Tidak ada kejahatan sedikit pun daripada pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan makna min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan yang terdapat pada makhluk ciptaanmu. Bukan bererti daripada kejahatan-kejahatan makhlukmu secara umum. Iaitu atau daripada kejahatan yang ada pada seluruh makhlukmu. Bukan bererti kejahatan yang ada pada seluruh makhlukmu, tapi maksudnya daripada seluruh kejahatan yang ada pada makhluk. Iaitu makhluk, bukan semua makhluk ada kejahatan, namun kita minta kalau ada jahat, kalau ada jahat pada mana-mana makhluk, kita minta Allah jauhkan. Tidak bererti semua makhluk ada kejahatannya. Tidak, bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita kata semua makhluk ada jahatnya, istilahnya kita panggil umum itlaqi. Tapi kalau kita kata kita minta dijauhkan daripada seluruh kejahatan yang ada pada makhluk, tidak dijauhkan, maka itu namanya umum taqyidi wasfi. Iaitu kita terhadkan makna pada apa yang kita kehendaki, iaitu terhadkan pada kejahatan-kejahatan. Kita tak katakan semua makhluk ada kejahatan, tapi kita minta kejahatan daripada semua kejahatan yang ada pada makhluk. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepadanya dari segala makhluk yang jahat secara umum, maka pada ayat-ayat berikut ini dikhususkannya dari 3 jenis kejahatan. Hakikat ini menunjukkan bahawa 3 jenis kejahatan berikut adalah kejahatan yang paling berbahaya. Oleh itu, kita sangat perlu memohon perlindungan Allah daripada ketiga-tiganya.
Okey, jadi ayat yang kedua surah Al-Falaq, iaitu permintaan pertama, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ini umum. Kemudian Allah detailkan dengan 3 jenis kejahatan yang paling utama, kejahatan yang paling banyak berlaku di atas muka bumi ini. Kejahatan pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi zikrul khas ba'dal am. Allah sebutkan perkara yang spesifik selepas ianya umum. Kejahatan waktu malam termasuk daripada kejahatan min syarri ma khalaq. Kejahatan yang berlaku pada waktu malam, pada waktu ghasiq, sebahagian daripada makna min syarri ma khalaq. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sesuatu perkara dengan detail setelah ianya masuk dalam keumuman, artinya perkara yang disebutkan itu perlu kita perhatikan. Dengan pujian, artinya kelebihan dan pujian yang ada pada makhluk tersebut lebih daripada yang umum. Kalau berkaitan dengan kejahatan, artinya kejahatan yang ada pada perkara yang Allah sebutkan secara spesifik dan khusus itu lebih banyak daripada kejahatan yang ada pada umum. Jadi di sini ayat berkaitan dengan Allah, dengan makhluk-makhluk yang mengandungi kejahatan. Jadi kita minta Allah lindung kita daripada seluruh kejahatan. Terutamanya 3 jenis kejahatan. Pertama, kejahatan malam apabila telah gelap, pada waktu malam. Allah kata wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa dan min daripada syarri kejahatan, ghasiqin kejahatan ghasiq, itu kita akan syarahkan sebentar lagi. Idza waqab, apabila dianya waqab, ianya datang atau ianya gelap, bergantung pada makna ghasiq. Dan kejahatan ghasiq, perkataan ghasiq mengandungi 4 makna. Kata Dr. Yasin, perkataan ghasiq mengandungi 4 makna, dan 4 makna yang beliau maksudkan adalah pendapat yang terkenal, pendapat yang umum. Namun kalau dilihat kepada makna-makna yang ada pada kalimah ghasiq dalam kitab-kitab tafsir, jauh lebih banyak daripada 4 makna. Cuma dalam perbincangan kita masukkan kalimah 4 kaul ini sebagai kaul yang paling terkenal. Apa arti ghasiq? Orang Arab gunakan perkataan ghasiq merujuk kepada pertama sekali pada bulan. Ghasiq artinya bulan. Orang Arab gunakan perkataan ghasiq dalam memaknakan bulan. Memang bahasa Arab, kalau mereka tengok bulan atau bulan itu, mereka namakan sebagai ghasiq. Malah wujud pada setengah riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menamakan bulan dengan nama ghasiq, dengan kalimah ghasiq. Ini pandangan pertama. Pandangan ini adalah pandangan yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berpandangan bahawa ayat ini erti min syarri ghasiqin idza waqab, ianya merujuk pada bulan. Ada kitab tafsir, saya buka, ada tak perasan di jilid yang mana satu, dan di buku bahagian mana, saya dah gariskan jumpa. Saya hari ini minta maaf, hari ini saya biasanya nota yang saya nak letakkan, saya letakkan di laptop. Dari laptop tu bila saya letakkan nota itu, nampak ada satu fail. Tapi oleh kerana tertinggal, saya tinggal hari ini, sebenarnya saya sepatutnya live bukan di sini. Ada urusan di luar dan saya pun sediakan semua keperluan untuk di Segambut sebenarnya. Tapi bila kereta ada sikit, kita perlu masuk bengkel, saya nak ambil kereta tak siap, dan saya datang ke sini. Jadi sebab tu saya live gunakan handset. Saya live gunakan handset menyebabkan tadi handset tu tak ada nak ni. Jadi hadis tu saya sediakan di nota di laptop sebagai persediaan, tapi saya tak jumpa. Ini hadis
Saya baca tadi juga Fathul Qadir, tapi tak tahu di bahagian mana satu. Yang penting, ni hadis Nabi SAW, saya jumpa dah. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mardawih dan lain-lain. Aisyah berkata, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ila al-qamari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ke bulan. Lamma tala', ketika bulan naik, iaitu pada waktu malam. Faqal, maka Nabi berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'izi billahi min syarri hadha. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada kejahatan ini. Itu Nabi tunjuk pada bulan. Fa inna hadha huwa al-ghasiq idza waqab. Inilah dia. Maksud al-ghasiq bila dia timbul. Itu waktu min syarri ghasiq idza waqab adalah kejahatan ketika timbulnya bulan. Bila bulan keluar, artinya waktu itulah waktu malam yang gelap, kemudian diterangi dengan bulan, dengan adanya bulan menerangi sedikit pada waktu yang gelap tadi, menyebabkan ada manusia yang mengambil kesempatan untuk bergerak dan melakukan kejahatan pada waktu tersebut. Berdasarkan pada riwayat tadi, Nabi SAW menamakan bulan sebagai ghasiq. Jadi erti kejahatan yang ada, kejahatan bulan bukan bererti bulan jahat, tapi bermaksud ketika dalam penciptaan bulan yang menerangi waktu malam juga mengandungi kejahatan, iaitu ada orang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan ketika waktu bulan terang. Bila suasana alam tak terlalu gelap, ada ruang untuk suasana yang kabur, mana terang tapi menerangi alam dengan keadaan waktu tertentu, menyebabkan orang dengan keadaan tertentu, menyebabkan ada di kalangan manusia yang mengambil kesempatan melakukan kejahatan pada waktu tersebut. Kalau gelap sangat, ada orang tak mau jahat sebab dia sendiri tak mahu bergerak. Bila ada lampu, ada cahaya bulan sikit, masa itulah dia melakukan kejahatan. Ini salah satu daripada makna ghasiq. Dan ianya betul, ghasiq dengan arti bulan tidak ada masalah, betul. Dan dalam bahasa Arab, kalimah ghasiq juga merujuk kepada bintang. Merujuk kepada bintang. Mana secara umum, bintang bila waktu bintang juga bintang timbul pada waktu malam. Tetap kejahatan yang berlaku pada waktu malam. Namun kenapa disebutkan bintang? Penciptaan, kalau ghasiq, kalau kata malam, selesai merangkumi semua perkara tadi. Kalau nak fokuskan kata ghasiq artinya adalah bulan, artinya waktu bulan keluar, kerana mungkin berdasarkan kerana ada cahaya bulan. Dan kalau kata bintang, artinya juga waktu malam, kejahatan waktu malam. Dan mungkin bintang itu digunakan oleh sebahagian pada makhluk jahat untuk mencari arah, untuk lari atau sebagainya. Wallahu a'lam, kita tafsirkan macam-macam cara orang gunakan bulan. Atau kita katakan bahawa kalimah maksud ghasiq yang bererti bulan dan bintang tidak merujuk kepada makhluk tadi digunakan kesempatan oleh orang jahat untuk melakukan kejahatan kerana bulan dan bintang, namun yang maksudkan adalah waktu keluarnya bulan, waktu keluarnya bintang. Dan ini yang umum ditafsirkan oleh ulama. Jadi maksud bulan di sini, kejahatan bulan ialah kejahatan yang timbul pada waktu adanya bulan, pada waktu malam. Begitu juga kejahatan yang ada pada waktu timbulnya bintang, iaitu pada waktu malam. Sebab itu tafsiran yang paling mudah untuk kita faham, untuk kita maknakan, untuk kita terjemahkan, ghasiq ini kita maknakan dengan makna malam. Kejahatan yang wujud pada waktu malam. Kerana kalau sebut bulan pun dia kembali pada waktu malam, sebut bintang pun kembali pada waktu malam. Kalau kita sebutkan kalimah ghasiq dengan malam secara umum, inilah tafsiran yang utama diberi oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan anak-anak muridnya Mujahid dan lain-lain. Dia mudah. Ghasiq pun maknanya malam, ghasiq pun maknanya bintang, ghasiq pun maknanya bulan. Cuma kalau maknakan dengan bulan dan bintang nampak lebih khusus, spesifik.
Tapi kalau kita maknakan dengan malam, dia merangkumi segala-galanya, merangkumi segala kejahatan yang berlaku pada waktu malam. Cuma bila ditafsirkan, kita tahu bahawa ada orang yang bergerak aktif bila bulan menerangi. Maksudnya dia boleh bergerak dengan pergerakan dia lebih mudah sebab ada bulan. Ada orang dia boleh bergerak dengan mudah bila ada bintang. Dia tahu tengok bintang, dia tahu arah tertentu, atau digunakan keadaan tertentu gunakan bintang. Itu boleh dimaknakan dengan begitu. Itu sebagai tafsiran tambahan. Namun secara umumnya, qaul yang utama, kebanyakan tafsir kitab-kitab terjemahan dan ulama bila mereka mempunyai masa yang tidak panjang untuk syarahkan perkara ini, mereka tafsirkan dengan makna malam. Itulah tafsiran yang umum dan mudah difahami. Inilah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid dan lain-lain dari kalangan anak-anak murid beliau. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey. Yang keempat, pendapat mengatakan ghasiq adalah Suraya. Suraya, berkaitan dengan Suraya ni ialah sejenis bintang. Bintang, tai bintang kita panggil Prof, yang bila jatuh ke bumi, tai bintang. Suraya artinya bintang, serpihan-serpihan bintang. Ada buruknya bila jatuh, dikhawatiri akan menjadikan musibah di atas muka bumi. Namun pandangan ini yang dikeluarkan Ibnu Zaid ini perlu mempunyai bukti dalil daripada syarak atau bukti dalil daripada bahasa Arab yang mengatakan orang Arab menamakan Suraya sebagai ghasiq. Jadi antara kaul ini, lepas tu kata, kalau kita lihat kepada Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau kata semua kaul lain mereka bawakan bukti yang menunjukkan bahawa orang Arab menggunakan kalimah ghasiq merujuk kepadanya. Itu orang Arab gunakan ghasiq merujuk kepada bulan, bintang dan malam. Cuma kaul yang keempat yang mengatakan Suraya sebagai serpihan bintang sebagai yang dimasukkan dalam ayat min syarri ghasiqin idza waqab, tidak dikemukakan bukti-bukti bahawa perkataan ini digunakan oleh orang Arab. Perkataan ghasiq digunakan oleh Arab untuk merujuk Suraya. Mungkin logiknya boleh dikatakan tai bintang bahawa ada dia punya kejahatan, ada dia punya musibah, mungkin dia tak pecah habis kena kat bumi ke sebagainya, mungkin macam-macam boleh disebutkan. Namun tidak mempunyai bukti dari segi bahasa. Orang Arab menggunakan kalimah ghasiq untuk merujuk kepada tahi bintang atau merujuk kepada as-Suraya, wallahu alam. Okey. Ibnu Qayyim berkata, kebanyakan mufassirin berpendapat ghasiq adalah malam. Ada juga yang berpendapat bahawa maknanya adalah dingin, al-barid. Okey, jadi ini pandangan yang kelima. Yang kelima, ghasiq, kerana memang dalam bahasa Arab, kepada Syaukani rahimahullah, beliau menyebutkan bahawa al-barid juga antara makna ghasiq dalam perkataan Arab. Beliau bawakanlah beberapa bukti orang Arab menggunakan kalimah ghasiq untuk merujuk kepada al-barid, iaitu pada waktu yang sejuk. Maksudnya kejahatan-kejahatan yang berlaku pada sejuk. Ada orang kesejukan, ada orang yang tiada makanan. Kemudian bila malam sejuk, dia jadi makin lapar sebab dia tak ada bahan untuk badan dia jadi makin sejuk. Dia jadi mudarat, ada orang meninggal kerana sejuk sebagainya. Dan ini juga boleh ditafsirkan dengan makna malam, kerana ia juga berlaku pada waktu malam. Tetapi dalam hal ini, ghasiq dengan makna malam lebih tepat, kerana setelah kita memohon kepada Allah yang mempunyai pagi dan cahaya yang terang, lalu sangat sesuai jika dikaitkan dengan kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Kita kata kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Rabb yang menciptakan waktu pagi. Itu waktu pagi yang terang benderang, daripada kejahatan yang berlaku pada waktu malam yang gelap gelita. Di makna begitu lebih mudah untuk difahami dan ianya adalah umum. Okey, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita terus masuk kepada ayat seterusnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad. Wa min syarri, dan daripada kejahatan an-naffathat.
wanita-wanita yang menghembus fil uqad, pada ikatan-ikatan sihir. An-naffathat. Apa erti wanita-wanita yang menghembus, yang meniup di tali sihir? An-naffathat di situ alif dan ta menunjukkan bahawa yang banyak melakukan sihir adalah wanita. Ini pandangan pertama. Naffathat diartikan dengan maksudnya wanita-wanita. Kenapa? Apakah ilahnya? Kerana wanita mereka makhluk yang lemah. Ramai, tak semualah. Ada wanita yang kuat, dia boleh pukul suami dia. Kita tengok TikTok. Ada perempuan yang kuat, yang lebih hebat daripada suami dia. Tapi kebanyakan wanita sifatnya lemah. Oleh kerana dia lemah, maka dia tidak melawan dengan anggotanya, dengan kekuatan badannya, kerana dia tidak mampu. Maka mereka lebih suka melawan dengan cara senyap, lawan dengan cara yang halus, dan sekiranya tidak diimbangi dengan iman, tidak diimbangi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pergi kepada ilmu sihir. Kerana ilmu sihir ilmu yang memudaratkan orang yang dibencinya itu dengan cara yang lembut, dengan cara halus. Sebab tu ianya Allah sebutkan an-naffathat sebagai dinisbahkan kepada wanita-wanita kerana sifat lemahnya. Sehingga sifat lemah, akhirnya dia mengambil cara yang halus untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang dia tidak suka. Atau cara halus untuk kontrol. Dia suka sangat suami dia. Dia takut suami dia pergi pada orang lain, dia sayang sangat, dia tak tahu nak kontrol, tak tahu macam mana. Kuasa hak banyak daripada suami. Sayang sangat suami, takut suami dia kahwin lain, contoh. Takut sebab suami ada hak untuk nikah lain. Dia nak kontrol secara keras, dia tak mampu. Akhirnya ada perempuan yang pergi melakukan sihir untuk ikat hati suami, atau sihir pemikat hati dan sebagainya, atau sihir sihir pengasih dan sebagainya. Sebab tu disebutkan an-naffathat dengan lafaz jamak ta'nis, iaitu dikatakan perempuan yang banyak melakukan perkara ini. Ini pandangan pertama. Perkataan an-naffathat maknanya as-sawahir, iaitu wanita-wanita tukang sihir. Pendapat yang kedua, an-naffathat di sini merujuk kepada yang sihir Nabi ketika itu, iaitu anak perempuan Labid bin A'sam. Mereka kata bukan semua perempuan, tak. Mereka kata yang buat sihir pada Nabi adalah anak-anak perempuan Labid bin A'sam. Dan ayat Quran ini turun kerana perkara tersebut. Maka disebutkan syarrin naffathati fil uqad. Dan aku minta perlindungan daripada kejahatan-kejahatan oleh perempuan-perempuan yang tiup di tali sihir, iaitu anak-anak Labid bin A'sam. Cuma pandangan ini pandangan yang lemah. Kenapa? Sebab Nabi sebut yang buat sihir adalah Labid bin A'sam, bukan anak perempuan dia. Nabi tak ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa Labid bin A'sam minta tolong anak-anak perempuan dia. Dia sendiri yang buat sihir. Dan yang kedua, surah Al-Falaq telah pun diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum turunnya di Madinah Munawwarah, sebelum cerita tentang sihir. Ianya surah Makkiyah. Tidak ada kaitan dengan peristiwa yang Nabi disihir. Mana pada penurunan di Makkah Al-Mukarramah secara umum. Surah Al-Falaq. Dan ketiga, makna umum itu lebih utama dimaknakan sekiranya ianya tidak tertumpu kepada makna khas. Maksudnya memberikan makna keumuman itu lebih tepat. Jadi bukan untuk wanita-wanita anak-anak perempuan Nabi bin A'sam. Bukti tak jelas mereka terlibat, bukan tak ada bukti yang mereka terlibat.
Quran pun dah diturunkan sebelumnya dengan kalimah lafaz yang sama, min syarri naffatsati fil 'uqad, tanpa mereka pun belum lagi ada dalam kehidupan Nabi SAW, belum lagi berlaku peristiwa Nabi disihir. Dan pada masa sama dari sisi kemaslahatan dan beri makna itu, memberi makna lebih yang umum itu baik berbanding dengan diletakkan pada mereka. Jadi pandangan yang kedua mengatakan bahawa an-naffatsat, kenapa Allah letakkan nama perempuan di sini, bahawa perempuan-perempuan peniup melakukan sihir dengan kalimah alif dan dengan huruf alif dan ta, iaitu dengan lafaz jamak ta'nis, adalah bukan pandangan kedua kata anak lebih nasam, tapi kita kata pandangan ini pandangan yang lemah. Pandangan yang ketiga, tengok apa disebutkan seterusnya. Perkataan nafasat merujuk pada wanita sihir. Ini satu. Ini pendapat Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak. Tukang-tukang sihir menghembuskan pada simpulan-simpulan dengan hembusan nafasnya dari jiwanya yang kotor dan bercampur air liur yang kotor dengan bantuan roh-roh yang kotor untuk membinasakan atau menyakiti orang yang disihirkan. Lalu terkadang-kadang sihir tersebut mengenai sasarannya dengan izin Allah yang kauni dan qadari, bukan dengan izinnya yang syar'i. Okey, ini pandangan yang pertama. Pandangan pertama. Jadi berkata perempuan memang perempuan nafasat ialah wanita yang melakukan sihir, dengan melakukan sihir dengan izin Allah secara kauni, iaitu Allah ciptakan alam ini. Allah secara penciptaannya ada sebahagian daripada perkara yang buruk yang memudaratkan, ini kauni, mana ciptaan alam begitu, tapi dia bukanlah hukum syarak Allah, bukan dengan izin kehendak Allah. Maksud hukum syarak, Allah mengharamkan perkara tersebut. Allah ciptakan kita ada tenaga. Bila ada tenaga, ini ciptaan. Kita ada kekuatan tertentu. Dengan tenaga kita boleh buat apa sahaja. Dengan tenaga Allah berikan kepada kita. Ini kauniyah. Dengan tenaga kita juga kita boleh pukul orang. Ini kauniyah. Secara kauniyah, secara penciptaannya kita boleh buat jahat, boleh buat baik. Bila ada orang yang ada tenaga buat jahat, artinya itu ciptaan Allah kauniyah. Memang Allah ciptakan kita ada kemampuan dengan melakukan perkara tersebut. Namun bukan kehendak atau izinnya syarak atau izinnya yang syar'i. Allah tak perintahkan kita gunakan tenaga untuk pukul orang. Allah bagikan kita ada tenaga untuk melakukan ketaatan dan tolong-menolong kepada al-birra wa taqwa. Jadi kita kata apa? Manusia yang menggunakan kekuatannya untuk membantu kebaikan dan takwa, itu adalah ciptaan Allah secara kauni dan syar'i. Allah dah ciptakan dia ada kekuatan tersebut dan Allah berikan izin dia memiliki kekuatan tersebut dan menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Dan yang kedua, Allah suka dan Allah galakkan perbuatan tersebut. Itu artinya syar'i. Tapi kalau dia melakukan kejahatan dengan tidak mengikut kehendak Allah, itu namanya yang dia melakukan itu tertakluk pada kehendak Allah secara kauni. Itu Allah izinkan perkara itu berlaku, walaupun secara hukum syarak Allah melarang manusia daripada melakukan perkara demikian. Okey, ini cerita pandangan pertama. Pandangan yang kata an-naffatsat adalah wanita-wanita sihir. Pandangan kedua saya letakkan Nabi bin Al-Asam. Saya dah syarahkan tadi. Sekarang ni pandangan ketiga lah menurut apa yang saya tak ikut turutan. Jadi saya ambil balik dalam buku ni. Pandangan seterusnya, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, ungkapan an-naffatsat disebut dalam bentuk muannas, iaitu bentuk wanita, bentuk lafaz ta'nis di sini. Artinya wanita tukang sihir, kerana yang dimaksudkan dengan an-naffatsat adalah al-arwah wal anfus, iaitu roh-roh dan jiwa-jiwa yang jahat, bukan perempuan. Kerana bahasa Arab kalau letak alif dan ta tidak semestinya merujuk kepada wanita-wanita. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-naffatsat Allah jamakkan dengan jamak muannas di sini merujuk kepada al-arwah wal anfus. Kerana ruh dan anfus juga boleh kalimah arwah, ni kalimah jamak di sini umum, boleh diletakkan alif dan ta, dan tafsiran ini lebih umum dan tidak terlihat bahawa
disebutkan bahawa wanita lah punca sihir atau yang suka buat sihir. Dia lebih kepada roh-roh dan juga syaitan-syaitan, juga kejahatan syaitan-syaitan yang terlibat melakukan sihir. Mana jiwa-jiwa yang jahat, mana an-nafs. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, inilah dia makna yang lebih patut dimaknakan dengan makna min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini maksudnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffasat, artinya dan daripada kejahatan-kejahatan oleh jiwa-jiwa yang jahat yang meniup di tali ikatan sihir. Jadi maksud an-naffasat itu ialah jiwa-jiwa jahat yang meniup. Dia segala manusia semua ada roh. Roh jahat yang ada pada dia, sifat jahat yang ada pada diri dia, pada orang tukang sihir inilah yang Allah sebut di sini dengan an-naffasat. Kata beliau lagi, dan tidak betul orang mendakwa bahawa yang menyihir Nabi itu adalah anak-anak wanita Labid bin A'sam. Dan kata Ibn Qayyim rahimahullah menolak pandangan yang menafsirkan wanita dengan alasan bahawa yang terlibat dengan sihir adalah anak-anak Yahudi Labid bin A'sam. Okey. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ke-5, ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada syarri, daripada kejahatan hasidin idza hasad, daripada kejahatan si hasad, penghasad, hasidin idza hasad, apabila ia dengki. Orang hasad ni kejahatan dia terhad pada dirinya. Kita orang cantik, dia sakit hati. Orang lulus, dapat nama PhD, dia sakit hati. Padahal bila orang dapat PhD, dia tak ada apa-apa pun, dia kekal lah. Dia tak ada pun orang jadi PhD, dia daripada master jatuh jadi degree, mana ada. Atau orang degree jatuh jadi SPM. Tak ada. Sama banyak orang tu dapat naik PhD ke, Profesor Madya ke, Profesor ke, naik Datuk ke, Doktor, dia sama je keadaan dia. Tapi orang hasad ni, dia tak boleh nampak orang senang. Jadi penyakit dia kemudaratan dia kembali pada diri dia. Orang dapat nikmat, orang kaya, dia yang sakit. Dia rasa sakit. Ini namanya penyakit hasad. Selagi dia tidak bertindak, kejahatan kepada dirinya. Min syarri hasidin. Jadi kejahatan dia tak sampai pada orang lain. Dia hanya memudaratkan diri sendiri. Namun apabila idza hasad, apabila dia dengki, maksudnya dia melakukan tindakan kerana sifat kedengkian dia, kat situ akan menimbulkan kejahatan ini sampai pada orang lain. Dia bukan sekadar jealous dengan orang habis PhD atau orang kaya raya, malah dia bertindak. Apa tindakannya? Mungkin ada orang pergi pukul, hantar orang pergi pukul biar dia jadi gila. Ataupun bakar rumah dia bila dia kaya, orang nak berniaga maju, dia pun sakit hati, bakar tempat perniagaan orang dan sebagainya. Bila dia bertindak kerana sifat hasad, itu artinya idza hasad. Jadi orang yang buat hasad ni asalnya penyakit diri sendiri, penyakit yang tak boleh buat orang lain. Namun kadang-kadang orang yang hasad tadi, dia melakukan tindakan berdasarkan perasaan hasadnya. Jadi orang hasad ni adalah orang yang dia melakukan tindakan jahat yang berasal daripada sifat hasad, sifat dengki. Berbeza daripada orang yang melakukan kejahatan yang tak sengaja, yang tak sifat dengki. Orang tak sengaja naik kereta, terlanggar orang lain. Itu kejahatan min syarri ma khalaq, umum. Dia bukan makhluk jahat, dia orang baik. Tapi tak sengaja. Dalam perbuatan dia ada kejahatan. Tak sengaja dia terlanggar orang. Tak sengaja dia nak tembak anjing, dia nak tembak binatang. Rupanya dalam semut, dalam semak tersebut ada makhluk jahat. Ada makhluk jahat, ada manusia. Dia nak tembak anjing atau makhluk jahat atau harimau, tapi terkena kawan sendiri, contoh. Itu dalam ayat pertama, min syarri ma khalaq, kejahatan yang ada pada mana-mana ciptaanmu, umum. Namun untuk orang hasad ni tak. Kejahatan yang dibuat memang timbul daripada hatinya yang jahat, timbul daripada hatinya yang hasad. Dan inilah kejahatan yang sangat-sangat bahaya. Kalau orang tersalah langgar, dia akan tekan brake. Kalau kena kejahatannya kena dalam kadar mereka tak sengaja. Tapi kalau orang yang buat dengan hasad,
mungkin dia akan buat kejahatan dengan sejahat kehendaknya. Di kejahatan yang ada pada orang hasad ni sangat bahaya kerana kejahatan tidak ada sepadan. Hasad tadi menghilangkan sifat kemanusiaannya. Dan hasad adalah penyakit pertama di langit, juga penyakit pertama yang berlaku di bumi. Kerana hasadlah iblis tidak mahu sujud kepada Adam, dan iblis ingin menjadi musuh kepada Adam dan Subhanahu wa ta'ala. Kerana hasad juga adalah penyakit pertama yang wujud di atas muka bumi, iaitu dosa pertama yang wujud di bumi, iaitu apabila Qabil membunuh Habil kerana hasad, kerana penyakit hasad. Dia hasad ni asas pada kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Mana adakah di malam ada jahat? Tak. Syaitan boleh buat jahat, iblis boleh buat jahat, dia dah diturunkan ke bumi. Pusat kejahatan yang ada dekat bumi ni. Kat langit semuanya sembah Allah, semua malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang mulia. Di bumi ini adalah tempat pusat berlaku kejahatan. Sebab tu dalam 4 perkara, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, semuanya berlaku di bumi. Bumi inilah dia tempat berlakunya banyak kejahatan. Kenapa? Sebab tempat yang lain Allah cipta dan Allah perintah dengan kehendaknya. Di bumi Allah berikan kebebasan kepada makhluk jin dan manusia, dan makhluk-makhluk lain Allah berikan segala-galanya, yang baik ada, yang buruk ada, kerana Allah nak uji manusia. Jadi bumi, manusia dan jin, di bumi ni wujud banyak tempat makhluk-makhluk jahat, banyaknya makhluk-makhluk yang jahat. Okey, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita tengok apa yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizahullah. Hasad adalah tabiat yang paling buruk, dan sifat hasad adalah maksud bila pun tuliskan, sifat hasad adalah maksud pertama yang terjadi di langit, iaitu hasad iblis kepada Adam, dan maksud pertama yang berlaku di bumi, iaitu hasad Qabil kepada Habil. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang hasad. Di dalam ayat di atas memberi isyarat bahawa sifat hasad daripada orang-orang yang hasad dapat menyakiti siapa yang dihasadnya, kecuali orang yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah selamatkan, insya-Allah selamat. InsyaAllah. Saya pun syarahkan, saya tak perasan sebenarnya ayat. Jujurnya, kitab saya tertinggal di tempat lain. Ini kitab, Alhamdulillah saya ada beli 2. Satu saya hadiahkan pada mertua saya tinggalkan di sini. Jadi saya, di bilik bila saya dapat jumpa kitab ni. Jadi tak dapat, memang saya tak tandakan. Ada sebenarnya beberapa perkara yang saya ingat tandakan. Cuma pagi ni kitabnya kosong. Jadi ada dah beberapa perkara, kerana itulah ilmu kita ni kadang-kadang banyak tercatat di kertas. Tak semua yang kita ingat. Kalau disebutkan seorang ingat. Jadi kalau ada kekurangan, artinya ada fakta-fakta penting, terutamanya bagi yang pernah ikut tadabbur Al-Falaq bersama saya tempat yang lain, mungkin tuan-tuan akan nampak adalah beberapa perkara yang kisah atau perbincangan detail yang memang saya tak sebutkan. Mungkin kalau masa sesuai, perbincangan itu sebenarnya boleh dimasukkan pada surah yang seterusnya. Contoh perbincangan berkalimah qul sebagainya, dia akan berulang. Tapi insyaAllah bila ada sumber di depan mata lah, saya bincangkan lebih detail, takut jadi salah. InsyaAllah sampai sini saja, kita buka pada perbincangan dan persoalan insyaAllah, dan peluang untuk bertanya insyaAllah. Kita buka pada peluang untuk soalan. Ayakumullah. Tanya Ustaz, tertinggal. Ustaz, ada soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana tak ada masalah ni, saya tanya lah. Soalan gini Ustaz, dia luas gini. Dia gini, sekarang kita faham bahawa untuk amalan-amalan ni, kita bila nak buat, kena ikut sunnah. Jadi terutama supaya kita tengok sembahyang macam-macam sembahyang yang disebut. Jadi kita nak tahu sumber tu sahih tak sahih tu, nak ada kitab kita ke yang rujukan, ataupun nak cari kitab apa kita nak rujukkan tu, bahawa benda tu ya semua amalan ke? Bukan, ini bab
Ya, semua amalan. Kamu boleh semua amalan. Kalau tak boleh, buat zikir, solat dan sebagainya. Okey. Zikir kita tak perlu nak pilih. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, barakallahu. Untuk semua amalan, amal soleh dan semua bab, alhamdulillah dalam Islam ni ada ulama-ulama Islam telah terutama golongan muhaddisin, mereka telah pun bersedaya upaya bantu manusia dengan mencipta kitab-kitab, menulis kitab-kitab, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam semua bab. Jadi kalau nak kata secara umumnya kita kata rujuk pada Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Namun adakah orang mampu? Ramai yang mampu. Jadi kita rujuk pada tiap-tiap bab. Tiap-tiap bab ada tokoh dan ahlinya. Pertama sekali, panduan pertama rujuk kepada ulama-ulama mazhab. Jangan buat sesuatu yang tak ada apa-apa pandangan daripada seperti buat. Masalah yang berlaku, pertama, orang buat perkara suka hati, kemudian baru dia kata mazhab kata macam tu. Orang Melayu lah. Orang Melayu ni buat apa-apa ikut semua kehendak dia. Bila dia nampak orang Melayu buat, dia kata tu dah mazhab Syafi'i. Tak semestinya Melayu buat tu mazhab Syafi'i. Rujuk betul-betul kepada kitab ulama mazhab. Ulama mazhab, kalau kita keluar daripada mulut ulama, kebiasaannya masalah sebut bukanlah masalah yang masalah dikatakan sebagai bid'ah. Tidak. Ya, masalah yang mu'tabar. Ini pertama. Kaedah pertama, rujuk kepada mazhab. Cuma manusia tidak masuk dan tidak mazhab, ada pandangan perbincangan detail lagi. Dalam mazhab pun ada khilaf. Jadi macam mana perlu tengok tiap-tiap mazhab ada di kalangan ulama mazhab yang mentarjihkan. Untuk lebih mudah, kerana kita ikut mazhab untuk nak ikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang tulis buku. Tiap-tiap bab mereka tulis buku bagi panduan. Contohnya dalam zikir ini yang sahih. Dalam bab salat ini yang sahih. Contohnya kalau kita tengok dalam bab zikir Syekh Al-Qahtani, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, beliau dah buat buku Al-Azkar As-Sabah wal Masa. Contoh, zikir pagi petang. Itu memang saring habis tu. Saring habis. Sebelumnya Hasan Al-Banna saring kitab Al-Ma'thurat. Kitab Al-Ma'thurat yang dibaca dalam banyak usrah dan sebagainya. Mana zikir-zikir yang ma'thurat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam zikir ma'thurat bila dibincangkan secara detail, ada beberapa tempat yang dikritik. Iaitu kesilapan yang tak disengajakan ditampung dalam kitab Al-Azkar As-Sabah wal Masa oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Jadi dalam zikir boleh rujuk. Dan sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah dah tulis kitab Al-Azkar. Cuma Imam Nawawi rahimahullah kitab Al-Azkar panjang dan terlalu luas. Dan Imam Nawawi sebahagian daripada zikir tertentu beliau sebutkan riwayat-riwayat yang difahami oleh ahli hadis. Sebahagian pada setengah daripada riwayat beliau sebutkan riwayat yang dhaif atas alasan tertentu, perlu kita tapi dhaif yang bukan yang maudhu'ah tertentu yang perlu dibaca oleh ahli ilmu. Betullah lepas Imam Nawawi tulis kitab Al-Azkar sekalipun masih ada ulama yang saring dan mudahkan lagi supaya ilmu tadi sampai pada masyarakat. Itu secara umum. Itu bab zikir. Secara mudahnya, kalau kita nak zikir apa sahih, saya kirimkan. Dia dapat paling mudahnya satu orang kirimkan lah, insyaAllah. Nota-nota ada, buku-buku ada. Saya pun ada sediakan. Ramai tanya, Ustaz, kalau nak zikir macam mana? Mudahnya, nota-nota dan zikir, bab zikir-zikir ni dah ada buku dalam PDF. Mudah saja, kita forwardkan saja nanti, insyaAllah. Untuk buku-buku saya sebutkan. Untuk kitab juga, kitab solat, sama juga, bab solat. Kita tengok kepada ulama mazhab dah bincangkan. Kemudian kalau ada khilaf lagi, kita tengok pada ulama yang mentarjihkan. Antara kitab sifat solat yang terkenal adalah Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri. Syekh Al-Albani walaupun ada kritikan ilmiah tertentu, namun kalau sabit kesalahan itu sekalipun atau kesilapan yang sangat kecil yang juga terkandung dalam masalah khilaf yang mu'tabar. Itu antara kitab. Ataupun kitab Sifatus Salah Syekh Tarifi,
yang ditulis kemudian. Kalau nak juga saya akan forwardkan juga insyaAllah. Cuma yang kalau cuma dalam kitab solat ni dia bahasa Arab, bahasa Melayu saya tak dapat dia punya PDF. So saya cuma saya yakin ada yang kalau cari mesti ada insyaAllah. Okey Ustaz. Satu soalan minggu lepas ni yang dia Ustaz tak sempat nak jawab. Okey saya. Dia kata di sini, saya ada ambil dia punya screenshot ni. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membayar fidyah puasa dan solat? Berapakah kiraan kadar fidyah? Terima kasih Ustaz. Fiqah sikit. Fidyah puasa dan solat yang ada adalah fidyah puasa. Fidyah puasa. Solat tak ada fidyah. Solat perlu qada kan? Qada menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wajib qada. Menurut kalau tengok pada sebab tinggalkan solat sebab apa? Kalau tinggalkan solat memang kerana buat maksiat pada Allah, artinya malas ataupun memang tak buat ni, dia wajib bertaubat dan qada. Ditambah dengan taubat. Wajib bertaubat dan qada kan. Tapi kalau tinggalkan solat dalam keadaan dia darurat, masa tu memang dia tak mampu buat dan dia pun tak tahu tentang perlu solat pada keadaan yang dia mampu. Jadi kerana dia tak solat sebab tak mampu dan dia tak tahu cara alternatif untuk solat, maka dia perlu qadakan solat. Qadakan solat. Di samping taubat itu adalah perkara umum. Cuma berbeza dengan keadaan orang yang memang buat maksiat kepada Allah, tinggalkan solat kerana malas, kerana sebab malas, itu perlu taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu qadakan. Sekiranya kadar ataupun jumlah solat yang ditinggalkan itu diketahui dengan bilangan yang tertentu. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dia tak tahu berapa banyak jumlah tinggalkan, dia perlu buat perkiraan yang dekat, mana yang lebih kurang berapa lama. Menurut Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga mazhab Hanbali, mereka menegaskan bahawa qada solat solat secara khusus bahawa menggantikan solat itu tidak valid. Sebab apa? Solat itu ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat tu, kewajipan solat ditetapkan pada orang mukmin pada waktu tertentu. Kalau terlepas waktu, dia tak ada nama qada. Qada diganti balik, memang tak diganti. Jadi macam mana mereka bagikan kesimpulan taubat pada Allah di atas kesalahan yang lama dan banyakkan solat sunat sebagai bentuk permohonan maaf pada Allah. Dan macam mana, berapa banyak solat sunat, macam mana mereka tinggalkan solat yang wajib, yang penting tadi, maka mereka perlu banyakkan solat sunat secara umum supaya mohon sebagai cara untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pandangan tuan-tuan boleh ambil, dan saya cenderung pada pandangan yang kedua. Jadi sama, kita katakan perlu solat, jangan tinggalkan solat, perlu taubat pada Allah dan perlu banyakkan solat. Cuma solat yang kedua tak namakan solat, pandangan kedua ni dia tak namakan sebagai qada, dinamakan sebagai perbanyakkan solat sunat. Banyak solat sunat untuk cover untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan kebaikan seumpama dengan kejahatan yang pernah kita lakukan. Oleh kerana dulu banyak tak solat, sekarang kita solat banyak-banyak, mohon pada Allah jangan bahawa kita menyesal di atas perbuatan yang lama. Cuma bab fatwa begini, keadaan berkaitan dengan solat perlu lihat kepada kemaslahatan. Artinya kalau orang tu memang tak mampu solat sebagainya, kita akan minta dia bertaubat dan minta dia bertaubat dan jangan berputus asa kepada Allah, minta pada taubat dengan sebenar-benarnya. Kalau orang tu mampu solat, kemudian kalau kita taubat dia, lepas sekali tak solat, kita kewajiban dia qada. Orang-orang macam tu yang malas tu, kita kata kalau tak nama qada dia tak buat, kita terpaksa pegang pada qaul, kena qada. Artinya qada dia kalau sah jadi qada, kalau tak jadi qada sekalipun dia bertukar jadi solat sunat jugalah hujungnya. Allah alam. Kita tahu bahawa pandangan ini mereka tak khilaf dalam masalah makna qada boleh gantikan solat sunat, solat wajib ditinggalkan. Semua ijma' kata tak sampai. Cuma penamaan saya lihat pada penamaan.
Jadi kaul yang kedua tu lebih tepat kalau dilihat dari segi hakikat solat itu sendiri. Sebab solat kita tak akan mampu qadakan yang lama. Jadi hakikatnya kita bertaubat pada Allah itu yang utama. Untuk fidyah puasa ya. Fidyah puasa untuk orang yang tak mampu dan ketidakmampuan itu kekal. Artinya orang yang sakit dan dia tak boleh qada, dia tak mampu qada, maka dia boleh bayar fidyah. 1 hari 1 cupak. 1 hari 1 cupak, dan cupak perlu rujuk pada pejabat agama. Rujuk pada pejabat agama, mana kadar lebih kurang kadar fidyah kita bayar zakat fitrah tu, lebih kurang kadar itu ialah penentuan cupak ialah penentuan zakat fitrah itu sendiri tu. Yang lebih kurang begitu, Allah alam. Jadi kalau sekarang ni siapa saja yang nak bayar fidyah, telefon saja pada pihak agama atau rujuk pada laman web, akan disebutkan kadar fidyah semasa. Ada catatan. Itu perlu rujuk pada pejabat ataupun majlis agama Islam. Ada jawapan di sana berkaitan dengan fidyah. Jadi biasanya majlis agama Islam tak terima kalau kita nak bayar fidyah pada mereka. Tapi mereka beritahu kadar fidyah untuk siapa yang meninggalkan puasa. Boleh rujuk terus pada mereka, wallahu alam. Sudah, siapa ada soalan? Silakan. Ada satu soalan Ustaz. Silakan Datuk. Mengenai solat sunat ni, ada setengah solat, orang kata ada setengah solat sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat ni tak ada sunat. Sebab itu kita ada orang bangun, ada orang tak bangun solat. Itu saja Ustaz. Okey. Terima kasih Datuk atas soalan. Ini solat sunat qabliyah ada atau tidak pada hari Jumaat, betul soalannya? Okey. Okey. Secara ilmiahnya tidak ada mana solat Jumaat tidak diriwayatkan daripada mana-mana riwayat yang menunjukkan bahawa sahabat Rasulullah ataupun sahabat yang solat qabliyah Jumaat. Yang ada mereka solat ba'diyah. Jadi kalau berdasarkan kepada riwayat hadis tanpa dikiaskan, tidak ada solat Jumaat adalah fardu yang tersendiri, tidak dikiaskan kepada solat Zuhur. Maksudnya kalau kita kata Jumaat ini dikiaskan, sunat Jumaat semua sekali dikiaskan pada Zuhur, kalau mengambil hukum kias, artinya ada qabliyah dan ada ba'diyah. Tapi kalau kita kata solat itu Jumaat fardu yang tersendiri, maka fardu Jumaat tadi perlu dilihat, perlu dirujuk kepada wujud tak solat qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau dilihat dari sini, zahirnya pada riwayat tidak ada qabliyah Jumaat, yang ada adalah ba'diyah. Jadi kalau solat sunat, kita solat sunat tahiyatul masjid. Selepas tahiyatul masjid, seperti seorang lelaki yang masuk, Nabi suruh solat dulu, itu solat tahiyatul masjid, bukan qabliyah. Nabi suruh solat baru duduk dengan khutbah, itu adalah solat tahiyatul masjid. Lepas solat, lepas kalau kita pergi awal, kita solat tahiyatul masjid, waktu yang ada gunakan untuk zikrullah, berdoa dan baca Al-Quranul Karim. Inilah pandangan yang berdasarkan kepada riwayat yang disebutkan. Kecuali kalau orang yang nak sebut kias, dia kiaskan pada solat Zuhur. Kias solat Zuhur, dia kata Zuhur ada qabliyah ba'diyah, Jumaat akan gantikan Zuhur. Kias dalam masalah ini, wallahu alam, saya cenderung pada pandangan yang tidak ada solat qabliyah pada hari Jumaat. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Cuma saya tak kata bid'ah lah yang solat awal tu. Sebab masalah ni tetap orang yang buat solat qabliyah, mereka kiaskan kepada solat Zuhur. Masalah ni dia berbeza, dia tak berbeza dengan masalah umum. Ada orang buat cipta solat sendiri. Yang ni tak, yang ni ada dia punya sedikit kefahaman dalam bab kefahaman. Jadi dalam keadaan kita bertolak ansur dalam masalah ini, tapi untuk mengatakan yang mana lebih kuat, saya cenderung pada pandangan yang mengatakan bahawa Jumaat ini fardu yang tersendiri, perlu kepada dalil pada tiap-tiap amalannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa adanya solat qabliyah untuk solat Jumaat. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit Ustaz yang tentang bacaan dalam sujud
bila usia dah 60 ke atas tu dia punya bacaannya berbeza daripada yang biasa, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi. Yang tu jelas ke Ustaz dengan hadis yang Rasulullah melakukannya dalam tempoh. Jadi kalau macam tu bacaan tu kena ubah lah. Kalau orang dah usia 60-an tak payah baca Subhana Rabbiyal A'la dan kena baca boleh ulang soalan, saya salah faham. Sujud dan rukuk tu yang bacaan kan berbeza bila usia dah 60 tahun sebab Rasulullah melakukannya, kata Ustaz tadi memang sahih. Jadi kita tak payah baca Subhana Rabbiyal Azimi dan juga Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Kita ubah terus kepada bacaan yang Subhanakallah wa bihamdika, macam tu yang faham. Soalan. Tidak bermaksud bila Nabi SAW baca ya ta'awwal surah An-Nasr yang disebutkan bahawa Nabi banyak baca yang bacaan bila Nabi dah Allah perintahkan pada Nabi untuk beristighfar dan tasbih, artinya Nabi meninggalkan bacaan lama, tidak. Cuma maksudnya Nabi perbanyakkan doa yang kerana ingin mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintahnya iza ja'a nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Namun tidak bererti bila umur dah 60 tak baca Subhana Rabbiyal A'la. Bacaan sunnah Nabi ajarkan sejak daripada awal hingga akhir, selagi tak termasuk pada zaman Nabi SAW. Nabi tak masukkan sunnah itu kekal sampai bila-bila, sampai kita mati kekal. Cuma kita Nabi SAW, untuk Nabi sendiri bila datang perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, Nabi SAW perbanyakkan baca tasbih dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana perintah Allah tersebut. Tidak bererti kita meninggalkan amalan-amalan sunnah yang pernah diajar oleh Nabi SAW pada tempat yang lain. Wallahu a'lam. Yalah, sebab terjumpanya satu arahan daripada grup kan, dia kata bacaan Rasulullah selepas 60 tahun begini. Jadi kalau macam Ustaz jelaskan tadi, saya fahamlah, maknanya yang Subhana Rabbiyal Azimi terus dibaca, Subhana Rabbiyal A'la terus dibaca, dan tambahkan lagi doa yang selepas usia 60 tahun tu. Saya lama sikit sujud dan rukuk tu. Malah doa tersebut tidak terhad pada sebab usia 60 tahun. Untuk saya yang muda boleh baca. Itulah Ustaz ya. Kalau tidak dari segi kronologi, Nabi SAW diturunkan ketika di akhir usia Nabi SAW. Untuk Nabi turunnya surah An-Nasr tu, ayat-ayat yang hujung untuk kronologi kehidupan Nabi SAW. Namun diamalkan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Yalah, malu suka juga tu kalau saya tak bertanya dengan kata jujur kan. Sebab kalau dengarkan yang lalu daripada orang yang lain, macam ni. Tapi saya teragak, betul ke tidak cara ni? Lagi-lagi umur dah puluhan. Kalau silap, lagilah rugi. Terima kasih banyak Ustaz. Maknanya sujud kena lama, tambahlah dengan bacaan yang disarankan yang Rasulullah dapat masa usia 60-an tadi. Betul Ustaz ya? Itu tak terhad pada yang nombor 60. Kalau yang nombor 60 sekarang ni termasuk saya yang umur 30-an ni, tak boleh sama juga amalkan benda yang sama. Okey Ustaz, saya faham. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sahabat nak tanya? Belum kita tutup, silakan. Aunty awak tanya sikit. Silakan. Okey, minggu lepas kita belajar ada ilmu laduni. Laduni ni sebenarnya daripada Allah. Yes, anugerah Allah kepada orang-orang tertentu. Tetapi dalam masyarakat kita ramai juga yang mengakui dia dapat ilmu laduni. Jadi kita ni sebenarnya tak tahu betul ke tidak dia ni. Jadi kita macam mana kita nak tentukan orang ni betul-betul dapat ilmu laduni ni? Okey, takrif dulu ilmu laduni itu apa. Penting sekali kefahaman terhadap makna ilmu laduni itu apa. Kalau maksud
ilmu laduni adalah ilham yang Allah berikan kepada kita untuk memahami kalamullah dan kalam Rasulullah, artinya kefahaman dalam agama. Jadi dia maksudnya sama seperti maksud tafaqquh fid din, maknanya memahami agama. Jadi ianya diberikan kepada orang-orang yang menuntut agama dan berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah bukakan kefahaman dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau makna laduni yang betul. Kalau dikatakan ilmu laduni adalah ilmu lain yang Allah berikan spesifik kepada dia, Allah bukakan rahsia alam kepada dia, Allah bukakan rahsia ketuhanan kepada dia, kerana Allah melalui cara dia itu sendiri, iaitu sesuatu yang bukan dia dalam memahami kalam Allah, kalam Rasulullah, tapi dia ada ilmu sendiri yang tidak melalui Nabi SAW, tak melalui Al-Quran, tak melalui Sunnah, tapi dia tahu perkara ghaib, tahu sesuatu kebenaran luar daripada apa yang diketahui oleh Nabi SAW, seperti mana takrifan golongan sufi yang melampau yang mengatakan bahawa Nabi Khidir AS mengetahui sesuatu yang tak diketahui oleh Nabi Musa, dan mereka menamakan bahawa mereka ahli ma'rifat, mereka tahu ilmu laduni, tak perlu ilmu syariat. Ini adalah suatu dakwaan palsu, tak wujud ilmu laduni begini. Jadi kalau orang tu dakwa dia dapat laduni, kebiasaannya mereka berdakwa begini. Dalam dakwaan yang kedua tadi, mereka mendakwa bahawa mereka mendapat pengetahuan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tanpa bukan ilmu yang biasa diketahui oleh manusia. Mereka bukan ilmu biasa yang diketahui cara manusia dengan cara belajar. Jadi ilmu laduni dengan makna demikian tidak wujud. Itu adalah dakwaan. Jadi apa kalau ada yang sampaikan ilmu dan tahu kata dalam mimpi saya dapat, itu bukan membuktikan satu kebenaran. Mana kalau ada yang datang dalam mimpi beritahu sebagainya, kita tak katakan itu sebagai sumber agama. Itu macam boleh datang daripada pelbagai sumber. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ganti? Ini maknanya ilmu laduni ni khas kepada orang-orang yang alim yang Allah pilih je kan Ustaz? Ilmu laduni yang Islam tak ada. Saya tolak terus. Ya, tak ada. Daripada Allah, maknanya Allah ilhamkan kepada seseorang yang dia pilih. Bukannya kata orang tu dia kata saya dapat ilmu ni daripada Allah, macam tu kan? Okay. Allah ilhamkan, maksudnya ilhamkan artinya Allah berikan kefahaman, tu betul. Allah berikan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, tetapi bukan ilmu dapat ilmu tentang kebenaran tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab agama Allah sempurna. Bila Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, mana sempurna agama kamu, sama ada bentuk beritanya atau bentuk hukum hakamnya atau bentuk amalnya, semua sekali tak sempurna. Jadi istilah laduni yang biasa didakwa dalam ilmu disebutkan oleh orang-orang yang belajar ilmu tasawuf yang kaedah tertentu, itu adalah istilah yang merujuk kepada maksud laduni kedua yang tidak ada dalilnya. Dalil yang akan dibawakan kisah Khidir dengan kisah Musa. Mereka kata Khidir ini ada ilmu kewalian, Musa ada ilmu kerasulan. Sedangkan sebenarnya Khidir seorang Nabi, Musa pun seorang Nabi. Dua-dua dapat wahyu. Memang wahyu Allah turunkan pada manusia berbeza-beza. Dan yang kedua, perintah Allah, manusia kita perintah Allah. Kita ikut perintah Allah, tak kepada syarat akal kita, tak. Perintah Allah kerana Allah perintahkan untuk uji dan ia khusus. Ibrahim diperintahkan untuk sembelih anak. Ibrahim tak tengok kepada hukum hakam sebelumnya, sebab dia tahu memang Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk sembelih anak. Ibrahim sembelih anak. Itu ujian Allah. Juga Khidir AS, beliau seorang rasul. Beliau diperintahkan untuk bunuh kanak-kanak tadi. Untuk kanak-kanak dibunuh. Itu bukan ilmu laduni, itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan perintah Allah dengan kehendak Allah. Kalau Allah perintahkan, Allah Tuhan yang Maha memerintahkan, Tuhan kepada seluruh alam. Jadi apa sahaja mesej yang dapat Allah berikan kepada secara langsung, ada perintah Allah yang jelas kepada manusia, yang dapat terima hanya nabi-nabi dan rasul-rasul,
dan itu adalah perintah Allah, dan itulah yang dinamakan sebagai wahyu, bukan laduni. Yang dimasukkan laduni oleh golongan tertentu, mana golongan sufi yang cerita tentang laduni, mereka mendakwa bahawa nabi-nabi dapat wahyu, wali-wali dapat laduni yang setara, dan dikaitkan dengan Nabi Khidir tadi. Seolah-olah Khidir tidak ikut syariat Musa. Kita kata ini satu istinbat yang salah. Sebab Khidir bukan umat Nabi Musa. Nabi Musa diutuskan kepada kaum Bani Israel. Khidir bukan Bani Israel. Nabi Musa tak kenal Khidir. Nabi Musa pergi cari Khidir di kawasan pantai jauh, bukan golongan Bani Israel. Jadi Khidir bukan daripada umat Nabi Musa. Khidir adalah nabi, nabi yang terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman tu nabi ada banyak, ramai nabi. Bukan zaman nabi yang hanya satunya nabi dan terputus. Jadi Nabi Khidir tidak keluar daripada syariat Musa sebagaimana didakwa oleh golongan sufi yang mengatakan bahawa mereka dapat ilmu kewalian daripada Allah. Tak, Nabi Khidir dapat wahyu, Nabi Musa dapat wahyu. Cuma ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Musa cari Khidir semata-mata untuk mendidik Nabi Musa supaya lebih tawaduk dalam berbicara soal ilmu, dengan perintah yang spesifik dan khusus. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia. Tapi Allah SWT dengan kehendak Allah SWT Allah gantikan anak tadi dengan kibas. Untuk kanak-kanak tadi, Allah inginkan perkara itu berlaku sebagai rahmat terhadap mak bapak dia, kerana anak ini dengan ilmu Allah, dengan keadaan dia, mungkin dia boleh jadi anak yang derhaka, anak yang menyusahkan mak ayah. Jadi Allah SWT perintahkan kepada Nabi Khidir. Perintah itu perintah untuk didik Nabi Musa, dan pada waktu itu sahaja. Bukan Nabi Khidir kerjanya buat perkara pelik-pelik. Tidak. Apa yang Khidir terima adalah wahyu Allah, sebagaimana apa yang Musa terima adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa sahaja Allah kehendaki. Betul, kalau ditafsirkan kisah ini dengan kisah bahawa seorang rasul berguru dengan seorang rasul atau guru yang lain, tak ada masalah. Namun bila ditafsirkan bahawa Khidir sebagai rasul datang berguru dengan wali, dan rasul tak tahu ilmu laduni, sedangkan Khidir dapat ilmu laduni. Nabi Musa dapat wahyu ilmu syariat, dan Khidir dapat ilmu laduni. Ini satu tafsiran yang membuka pintu pada banyak kesesatan yang timbul dalam masyarakat. Mereka dakwa mereka sebagai laduni. Jadi saya tak menafikan bahawa orang alim, orang hebat mempunyai kefahaman lebih dalam daripada orang awam. Tapi kerana keilmuan mereka, kerana kesungguhan mereka dalam mencari makna dan memahami makna kalamullah. Tapi kalau ataupun Allah dengan bantuan Allah memberikan ilham pada mereka untuk memahami kalamullah dan kalam Rasul. Tetapi kalau kata dia ada ilmu yang tersendiri tanpa melalui kalamullah, kalam Rasul, mana yang diterjemahkan oleh ramai orang yang cerita salah laduni, itu satu tafsiran yang salah, tidak berdasarkan pada dalil, walaupun wujud dalam kitab-kitab sufi yang banyak. Jadi kesufian yang sebenar adalah mengajak manusia taat kepada Allah dan Rasul, mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan mengajak kepada mengamalkan sesuatu yang tak wujud dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah yang dinamakan sebagai laduni. Suatu amalan banyak amalan yang kita sebutkan, kita cari dalil, golongan sufi marah. Kenapa cari dalil? Bukan sahaja daripada Nabi dan Rasul. Ada juga wali-wali dapat laduni. Sebab tu mereka ini yang marah terhadap bila kita tanyakan kepada dalil daripada Rasulullah SAW. Sebab mereka mempercayai bahawa orang alim tertentu memiliki kemampuan ataupun Allah bagi ilmu pada mereka. Ini telah memberikan ruang kepada seolah-olah agama ini ada dua sumber selain daripada Nabi, ada sumber lain lagi, iaitu wali-wali. Ini satu kaedah yang sangat salah dan bahaya. Wallahualam. Boleh Antamina jelas betul dengan saya? Yes, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama insya-Allah. Okey. Nanti buat jelas nanti buat insya-Allah. Jadi orang biasa memang tak ada ilmu laduni, memang tak ada ya. Memang tak ada. Okey, senang. Jadi kalau orang biasa mengakui dia terima laduni, itu memang tak betul lah. Tak betul. Kalau ada tu mimpi syaitan datang mengaku sebagai laduni, tu ada. Saya pernah jumpa. Okay. Terima kasih Ustaz. Jujur, saya cerita kisah orang yang jadi gila di Arafah. Saya sebut.
Dia mengaku dia laduni. Dan sekali di Arafah dia jadi gila. Dia jadi tak betul. Dan itulah satu kes yang saya hadapi sendiri. Dan saya jadi bertawifnya. Pening kepala uruskan dia. Memang gila. Dan yang wali yang datang kat dia pada selalu datang ajarkan dia agama, ajarkan dia macam-macam. So sekali itu kepanasan di Arafah. Dia menjerit di telinga dia sudah keluar. Itu cerita dipukul orang sana sini. Itu kes yang saya pernah jumpa lah. Pernah jumpa. Kalau betul-betul ilmu dia ni ilmu yang betul-betul datang daripada Allah, kenapa nak panas kat Arafah? Kenapa dia nak mengamuk sebagainya? Allahu'alam. Terima kasih Ustaz, jelas. InsyaAllah nanti. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak.